Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Mubin bin Yasmani. Saya dan rakan saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khotib pada hari ini akan menerangkan tentang Ghazwatu Bani Qainuqa, iaitu perang Bani Qainuqa. Baik, mari kita teruskan. Ghazwatu Bani Qainuqa, ia berlaku pada tahun kedua Hijrah selepas perang besar Badar. Baik, siapakah Bani Qainuqa ni? Okay, mari kita tengok poin yang pertama tu. Bani Qainuqa hiya ihda al-qaba'is salasa. Ini yang bermaksud Bani Qainuqa ni merupakan salah satu daripada 3 kabilah Yahudi yang menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Poin yang kedua, kaum Yahudi di Madinah mempunyai 3 kabilah, iaitu Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Dan jika disebut kaum Yahudi, tiga kabilah itulah. Itu yang dimaksudkan oleh poin yang ketiga. Okey, sebab berlakunya atau punca berlakunya perang Qainuqa. Yang pertama, qad azim al-kufr. Yang maksud mereka ni, Bani Qainuqa ni memang kejam terhadap umat Islam. Al-dagnu 'alal muslimin. Mereka ni saya cerita panjang sikit, saya letak yang dalam slide ni, pendek saja. Selepas daripada piagam Madinah pun mereka dah memulakan dia punya kekejaman ni. Mereka sering kali menimbulkan kekacauan kepada umat Islam. Baik, betul. Yang kedua, indama tafaqahum amrahum washtadu ba'ihim. Yang maksud Bani Qainuqa ni selepas daripada perang Badar ni lagi makin mencanak-canak, makin menonjol dia orang punya kekacauan. Dia orang makin membuat kekacauan, makin membuat kegelisahan kepada umat Islam. Maka Rasulullah SAW, jam'uhum Rasulullah SAW, jumpa mereka dan ingin menyeru mereka. Rawa Abu Daud, yang ni saya dapat daripada Rahiq Al-Makhtum. Rawa Abu Daud wa ghairihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy yaum Badru wa qadimul Madinah jam'ul yahud suq Bani Qainuqa faqala ya ma'syara yahud aslamu qabla an usibukum mislu ma asaba Quraisyan. Yang maksud, saya terus ke apa yang cuba disampaikan dalam riwayat ni. Rasulullah SAW jumpa Bani Qainuqa dan berkata, wahai kaum Yahudi, masuklah Islam sebelum apa yang menimpa kaum Quraisy menimpa juga oleh kamu. Itu yang dimaksudkan dalam riwayat ni. Kemudian kita tengok apa yang kaum Yahudi jawab pada seruan Rasulullah SAW ini. Mereka berkata, ya Muhammad, la yaghniku min nafsik annaka qataltu nafra min Quraisy kanu akmara la ya'rifuna al-qital. Innaka law qataltuna la'ariftu anna nahnu an-nas wa innaka lam talqa misluna. Yang maksud, wahai Muhammad, janganlah kau bangga dengan dirimu bahawa kau dapat mengalahkan kaum Quraisy ni. Kaum Quraisy ni tak tahu apa-apa tentang peperangan. Sesungguhnya jika kau berperang dengan kami lebih arif, lebih mahir tentang peperangan, dan kau tidak pernah jumpa apa yang seperti kami. Maka turunlah ayat Allah SWT, surah Al-Imran ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, ayat ke-12 tu tadi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan.
Yang ke-13, sesungguhnya telah ada satu tanda atau bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah, dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang Islam dengan pandangan mata biasa, 2 kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran yang celik mata hatinya. Itu adalah maksud ayat Quran surah Al-Imran ayat 12 dan 13. Okay, ini adalah sebab atau punca yang ketiga berlakunya peperangan Bani Qainuqa ini. Riwayat ini saya dapat daripada Rahiq Al-Makhtum juga. Rawah Ibn Hisham an Abi Iwan an imra'atun minal arbi qadamtu bi jalabu laha faba'atihi fi suq Bani Qainuqa wa jalistu ila sani'u faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha fatabas fa'amdu as-sa'i'u ila tarfi sawbuha fa'aqdihi ila tarhiha wa hiya ghiflah falamma qamat inkashifu su'tiha fadhaku biha fasahat fawsabu rajulun minal muslimin ala sa'in faqtaluhu wa kana yahudiyan qashattu yahudu ala muslim faqtaluhu fastariha ala al-muslimin ala yahud fawqi syarra bainihim wa baina Bani Qainuqa. Jadi apa yang cuba disampaikan dalam riwayat ini, pada satu ketika ada seorang muslimah sedang pergi ke pasar sedang membeli barang di pasar Bani Qainuqa itu, dan ia diganggu oleh kaum Yahudi iaitu Bani Qainuqa. Ia diganggu sehingga kaum Yahudi itu mengikat hujung pakaiannya untuk tidak melepaskan muslimah itu, dan muslimah itu menjerit sehingga suaranya terdengar oleh seorang lelaki muslim, dan lelaki muslim itu menolongnya sehingga membuatkan ia terbunuh, dan maka berlakulah pergolakan di antara umat Islam dan kaum Yahudi. Itu adalah sebab yang ketiga. Jadinya saya riwayat balik sebab punca peperangan Bani Qainuqa ini. Yang pertama ialah kerana mereka daripada awal lagi, daripada selepas piagam Madinah lagi, mereka dah memang sering kali mengacau umat Islam, sering kali menggugat umat Islam, dan mereka sering kali melanggar perjanjian. Dan sebab yang kedua, apabila selepasnya perang Badar, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk masuk Islam, mereka dengan belagaknya, dengan sombongnya menolak suruhan Rasulullah SAW dan mengatakan mereka lebih hebat daripada kaum Quraisy, dan mengatakan bahawa kaum Quraisy itu bukanlah apa-apa. Baik, yang sebab yang ketiga pula, ini berlaku peristiwa mereka bertindak lebih ekstrim sehingga menyebabkan terbunuhnya seorang lelaki dalam peristiwa ini. Baik, jadi selepas ini apa yang akan dilakukan oleh umat Islam akan diceritakan oleh sahabat saya, iaitu Muhammad Syafiq bin Muhammad Khatib. Itu saja daripada saya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khatib. Nombor metrik I18203116. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada saudara saya Muhammad Ad-Din Mubin bin Jasmani. Jadi saya akan menerangkan tentang apa tindakan baginda Rasulullah SAW setelah dia tahu akan sebab-sebab berlakunya perang Bani Qainuqa yang telah diceritakan oleh saudara saya sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akan teruskan. Intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun min khilal muhasaratil yahudi limaddah 25 yawman wa 25 laylatan mutataliyah
Setelah Nabi tahu tentang peristiwa tersebut, Nabi, apa tindakan Nabi? Nabi mengarahkan supaya orang-orang Islam untuk kepung kawasan Bani Qainuqa itu selama 15 hari 15 malam berturut-turut, duna an yadkhulu ahad minhum aw yakhruju min makanihi, tanpa ada seorang pun yang boleh keluar dan masuk pada kawasan tersebut. Sebagai contohnya, macam di Malaysia ni kan ada satu-satu tempat yang kena PKPD kan, siapa-siapa pun tak boleh keluar. Makanan pun ada orang hantar ke rumah. Tapi kalau macam peperangan Bani Qainuqa ni, orang-orang Islam mereka mengepung Bani Qainuqa itu tanpa ada sebarang pasukan lah yang akan menghantar makanan kepada Bani Qainuqa ni. Jadi selama 15 hari 15 malam, geng-geng Yahudi ni pun mereka tak dapat tahan. عندما أصبح الوضع أكثر خطورة بسبب عدم وصول الإمدادات الغذائية. Jadi disebabkan mereka tak dapat tahan, mereka menyerah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaslamu bitaqdimihim li zawjatihim wa atfalihim. Dan ada di antara mereka ni yang sanggup menawarkan anak-anak mereka dan isteri-isteri mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tak terpedaya dengan tawaran mereka. Kemudian wabaqiyadatul yahudi dhahaba Abdullah bin Ubay bin Salul ila Nabi. Kemudian datanglah ketua kumpulan Yahudi, kumpulan Bani Qainuqa itu, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang kepada Nabi. Apa yang dia buat? Asara Abdullah bin Ubay ala qabulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ardil Yahudi lissalam. Dia datang kepada Nabi untuk apa? Untuk berdamai dengan orang Islam. Disebabkan mereka kalah, mereka tak tahan dah kan. Jadi Nabi pun berdamai dengan mereka, tapi dengan bersyarat. Syarat dia, kumpulan Yahudi ni, kumpulan Bani Qainuqa ni mestilah keluar daripada Madinah. Seterusnya kita lihat tentang bilangan ataupun jumlah tentera Islam dan tentera Yahudi yang terlibat. Lam yuhaddidu adadu jaisyul muslimin. Apa yang dikatakan dekat sini, jumlah tentera Islam tidak ditentukan, tetapi ramailah, sangat ramai sehingga boleh mengepung kawasan Bani Qainuqa itu. Innama kana aghlabul muslimin al-qadirin ala hamal as-salahi biqiyadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara golongan muslimin ni, tentera muslimin ni, ada juga tentera yang bersenjata, di mana mereka ni dipimpin sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma adadu yahudi Bani Qainuqa fi hadhihi al-ghuzwah fakana adaduhum 400 hasir wa 300 dar'. Adapun jumlah Bani Qainuqa ni seramai 700 orang, 400 orang biasa, orang yang tidak bersenjata, dan 300 lagi adalah para pejuang mereka. Seterusnya kita lihat hikmah dan juga kesimpulan daripada kisah peperangan Bani Qainuqa. Yang pertama, tasjilu khiyanatil yahudi wa ghaddarihim wa inna adam wa fa'ihim bi ayyi iltizam yad'unahu. Jadi apa yang diceritakan di dalam kisah peperangan Bani Qainuqa ini adalah tentang
pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap orang Islam, dan juga kegagalan mereka untuk memenuhi hasrat-hasrat mereka, di mana golongan-golongan Yahudi ini mereka mencabar orang Islam untuk berperang dengan mereka, tetapi golongan Yahudi akhirnya mereka kalah di tangan orang-orang Islam. Yang kedua, taqriru anna al-hijab huwa sitru wajhul mar'ah 'anil rijalil ajanib. Kesimpulan yang kedua berdasarkan kisah tersebut adalah tentang tudung yang dipakai oleh wanita tersebut yang diganggu oleh golongan-golongan Yahudi, di mana tudung dia itu adalah untuk menutup wajahnya daripada orang-orang yang bukan mahram. Jadi apa yang nak diceritakan di sini, perempuan tersebut dia sangat menjaga auratnya, namun tidak terdaya, dia diganggu oleh sekumpulan golongan Yahudi. Akhirnya menyebabkan auratnya terbuka. Yang ketiga, bayanu fadlil mu'min alladhi ghadaba Allahu faqatala al-yahudi as-sakhir minal mu'minati faqatala syahidan. Yang ketiga ini dia menceritakan tentang seorang orang Islam yang mana dia mencegah kemungkaran tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat seorang perempuan diganggu oleh sekelompok orang-orang Yahudi sehingga aurat perempuan tersebut terbuka. Jadi dia membunuh orang Yahudi tersebut dan menyebabkan golongan-golongan Yahudi yang lain membunuhnya. Lalu beliau mendapat mati syahid. Dan yang keempat adalah tasjilul kiramil Muhammadi fi a'zami surati wa a'la mithal. Apa yang hikmah kita dapat daripada kisah ini adalah betapa murahnya hati baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contohi. Wa dzalika baina zahir fi qabulihi syafa'ah Ibnu Ubay wa'fuhu 'anil kha'inin al-ghuddari 'alaihim. Buktinya dalam kisah ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menerima permohonan untuk berdamai oleh Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, dan juga dia mengampuni mereka semua walaupun golongan Yahudi ini mengkhianati orang-orang Islam. Jadi betapa murahnya sifat Nabi ini yang dia sanggup memaafkan orang-orang yang mengkhianati orang-orang Islam. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.